Nama saya Ali Syengkang dan saya akan membacakan pendahuluan nama tajuk ialah kesan pandemik COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Sejak penemuan kes pertamanya di Wuhan, China pada Disember 2019, jangkit COVID-19 telah menyebar dengan batas ke seluruh dunia dan menyebar wabak coronavirus 2019. Kerana negara tidak dapat mengawal wabak itu tepat pada masanya, ramai orang dijangkiti COVID-19. Selepas mengeluarkan wabak itu, kerajaan menutup sekolah dan universiti, institusi pendidikan secara langsung menjalan pendidikan dalam talian semasa perangkuhan kelas. Ini menyebabkan belajar terpaksa belajar talian di rumah. Selain itu, wabak ini juga telah menjejaskan kehidupan semua lapisan masyarakat, menjejaskan kesihatan mental secara serius dan menyebabkan impak kepada kehidupan sosial pelajar. Seterusnya, saya akan kasih kepada rakan saya. Nama saya Chu Kian Ling yang daripada BCBFI. Sekarang saya hendak mempersembahkan tentang sejarah virus yang melanda dunia. Virus pertama yang melanda dunia adalah virus Marburg. Para ilmuwan mengidentifikasi virus Marburg pada tahun 1967. Wabak ini dimulai ketika beberapa pekerja laboratorium di Jerman terinfeksi virus dari kera Uganda. Virus kedua yang melanda dunia adalah wabak virus Ebola sudah terdeteksi sejak tahun 1976. Virus ini menyebarkan melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh lainnya termasuk haiwan yang terinfeksi. Meskipun vaksin rabies untuk haiwan peliharaan sudah diperkenalkan pada tahun 1920-an, tetapi virus ini masih menjadi permasalahan bagi beberapa negara seperti di India dan Afrika. Umum pengetahuan terma HIV yang juga AIDS yang membawa makna bagi singkatan Human Immunodeficiency Virus. Di dunia moden ini, HIV menjadi salah satu virus mematikan yang dijuluki sebagai pembunuh terbesar. Penyakit cacar disebabkan kerana virus varicella. Virus ini merupanya sudah dikenali sejak ribuan tahun yang lalu dan teliti sudah membunuh 1 dari 3 orang yang terinfeksi. Hantavirus ini terdeteksi pada tahun 1993 ketika seorang pemuda Navajo bersama tunangannya yang tinggal di daerah Four Corners di Amerika Syarikat meninggal beberapa hari setelah mengalami sesak nafas. Beberapa bulan kemudian, pihak kesihatan menemukan terdapat hantavirus dari seekor tikus rusa yang tinggal di rumah salah satu orang yang terinfeksi. Wabak virus flu Spanyol ini dimulai sejak tahun 1918 yang menewaskan sekitar 50 juta orang. Virus ini memiliki kesamaan dengan COVID-19 iaitu simptom yang serupanya dengan influenza, penularan yang cepat dan menyebabkan kematian. Virus denggi ini pertama kali muncul pada tahun 1950-an di Filipina dan Thailand. Sejak saat itu, virus ini menyebar ke seluruh wilayah tropis dan subtropis di dunia. Rotavirus menyebabkan penyakit diare yang parah pada bayi dan anak kecil. Virus ini dapat menyebar dengan cepat. MERS-CoV virus ini memicu wabah di Arab Saudi pada tahun 2012 dan Korea Selatan pada tahun 2015. Virus MERS termasuk dalam keluarga virus yang sama dengan SARS-CoV dan SARS-CoV kedua, kan tetapi penyakit. Selamat sejahtera cikgu. Nama saya Kong Zisen. Saya akan membincangkan punca wujud COVID-19. Mengikut maklumat semasa, terdapat 2 kemungkinan bagi punca wujud COVID-19. Salah satu ialah penularan haiwan dan kebocoran mammal. Tetapi, banyak saintis fikir sebab yang lebih mungkin adalah penularan haiwan. Walau bagaimanapun, hujah penularan haiwan masih ada disangka oleh beberapa pakar. Terima kasih. Sekarang saya akan pas kepada kawan saya. Nama saya Ian dan saya akan membentangkan kesan COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Pertama ialah interaksi antara pelajar. Kesan COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar iaitu kekerapan interaksi antara rakan-rakan pelajar di tempat awam semasa PKP telah menjadi tidak kerap. PKP dijalankan untuk memastikan masyarakat Malaysia kekal berada di dalam rumah untuk memastikan keselamatan dari dijangkiti virus tersebut.
Oleh itu, hanya urusan penting sahaja yang membenarkan seseorang untuk menempuh jarak yang diperlukan. Kedua ialah kesihatan mental pelajar. Peraturan COVID-19 memberikan impak yang besar terhadap kesihatan mental pelajar. Akibatnya kerana jarak sosial yang menguji keupayaan antara masyarakat untuk bekerjasama dalam tempoh ini membawa kepada pelbagai implikasi terhadap mental pelajar mengakibatkan kemurungan, kesedihan dan ketakutan. Ketiga ialah menekan kehidupan pelajar. Pelajar tidak dapat membuat aktiviti yang lebih produktif selain membaca dan menghadiri kelas dalam talian. Mereka tidak dapat menjalankan aktiviti sukan dan interaksi dengan rakan-rakan. Akibatnya, pelajar akan menjadi bosan, mengulang perkara yang sama setiap hari, memberikan tekanan yang besar sebab minda mereka hanya memikirkan untuk menjalankan aktiviti sosial. Good afternoon, sir. Nama saya Chu Kening yang daripada BSBFI. Sekarang saya hendak mempersembahkan tentang sejarah mengenai pasti latar belakang terbentuknya COVID-19. Bentuk virus corona berukuran sangat kecil dan bersifat parasit intraselular obligate atau menepal pada inang. Virus memiliki material genetik RNA ataupun DNA untuk membahayakan diri. Beberapa jenis virus corona bersifat pleomorphic dengan kecenderungan bulat. Diameternya rata-rata partikel adalah 125 nm dengan badan virus corona yang khas berupa amplop dan tonjolan seperti paku. Amplop pada struktur virus corona adalah lapisan likuid ganda yang terdiri atas protein penyusul membran M, encelur small membrane protein E, dan glycoprotein spike S. Protein E dan N sangat penting dalam membentukkan selubung dan mempertahankan struktur virus corona. Struktur virus corona rata-rata memiliki 74 S di permukaannya, sedangkan dalam amplop tersimpan nukleoprotein N yang melindungi informasi genetik RNA virus. Amplop M dan juga N melindungi virus corona saat berada di ruang inang. Saya akan sambung penguraian punca-punca COVID-19. Virus ini pertama kali ditemui di pasar borong makanan laut di pasar pemborong makanan laut China Selatan di Wuhan pada Desember 2019. Terdapat 66% orang terlibat. Memandangkan orang ramai tidak mengetahui tahap kedudukan virus pada masa itu, virus ini telah merebak ke wilayah dan negara lain dengan kelajuan penyebaran yang sangat pantas. Terima kasih. Sekarang saya akan pas kepada kawan saya. Untuk poin 3.3, saya akan menghujahkan kesan COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Secara tidak langsung, tekanan yang diberikan kepada pelajar akibat pengasingan sosial dalam tempoh PKP mengakibatkan kehilangan semangat pelajar untuk belajar dengan minda yang tidak aktif dan cergas. Tahap semangat pembelajaran yang rendah akibat sesi pembelajaran secara atas talian yang rendah akan meningkat semasa ke semasa. Pandemik yang berterusan ini menyebabkan peningkatan penggunaan alkohol untuk mengatasi tekanan mereka. Pelajar yang tidak berumur lebih daripada 18 tahun yang dilarang untuk minum minuman berkandungan alkohol akan meningkat. Ini disebabkan mereka mendapatkan akses untuk menyentuh benda-benda beralkohol tanpa kawalan oleh ibu bapa. Komunikasi antara pelajar dengan ibu bapa akan menurun. Walaupun pelajar berada dalam rumah dengan ibu bapa setiap hari, memang dapat meningkatkan hubungan antara mereka. Tetapi, komunikasi yang berpanjangan akan menyebabkan topik yang boleh dibincang menurun, menjadikan pelajar menjadi bosan dan akan mengalihkan perhatian mereka atas telefon dan televisyen yang memburukkan kesihatan mereka. Seterusnya saya akan memberikan rakan saya yang lain. Selamat sejahtera, nama saya Gan Sokti. Sekarang saya akan menyambungkan part 4.0 iaitu metodologi kajian. Pertama, tajuk kita ialah kesan pandemik COVID-19 terhadap sosial pelajar dan tujuannya adalah untuk mengumpul pandangan pelajar tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap pelajar. Kami telah menggunakan Google Form untuk menjalankan pendekatan persampelan yang dinyatakan di atas dalam tujuan ini. Yang ini ialah sampel yang kita membuat soalan, iaitu apakah COVID-19, apakah cara COVID-19 merebak dan adakah anda bersetuju bahawa pelajar di rumah dan dalam talian dengan jangka lama akan mempengaruhi kesihatan fizikal atau mental dan lain-lain soalan yang bersekutu dengan pelajar. Selain itu, saiz sampel kita ialah 50 orang iaitu 50 soalan
Nama saya Chan Yiming dan ini ialah dapatan kajian kami. Dalam pendapatan penyelidikan ini, setelah menganalisis data, kami memperkenalkan hasil yang diperoleh dalam bentuk 50 orang soal selidik dalam bentuk carta pie sebagai bukti penemuan kami. Setiap soalan selidik mengandungi 19 soalan termasuk beberapa usia dan data peribadi. Data yang dimasukkan diproses untuk statistik. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa daripada sejumlah 50 orang responden, seramai 23 orang adalah terdiri daripada responden lelaki dan 27 orang perempuan. Untuk menentukan dengan jelas sasaran usia tinjauan soal selidik, kami menentukan 3 kumpulan umur iaitu berumur bawah 13 tahun iaitu seorang responden, berumur 13 tahun sehingga 17 tahun adalah 2 orang responden dan berumur 18 tahun ke atas adalah 47 orang responden. Responden-responden soal selidik ini terdiri daripada semua peringkat pendidikan. Antaranya responden ijazah sarjana mula merupakan majoriti, iaitu seramai 24 orang responden. Diikuti oleh tahap asas diploma atau SPM iaitu 18 orang responden. Tahap sekolah menengah mempunyai 3 orang responden dan tahap ijazah sarjana mempunyai 2 orang responden. PhD atau lebih tinggi, sekolah rendah dan tahap lain-lain mempunyai seorang responden masing-masing. Dalam soalan apakah COVID-19, 40 orang responden menjawab COVID-19 ialah coronavirus. 3 orang responden menjawab COVID-19 ialah gangguan genetik dan seorang responden menjawab iaitu bakteria. Dalam soalan cara COVID-19 merebak, 45 orang responden memilih COVID-19 merebak melalui titisan dari hidung dan mulut. 3 orang responden memilih melalui kulit dan 2 orang responden memilih lain-lain. Dalam soalan di manakah asal-usul penyebaran COVID-19, 40 orang responden menjawab Wuhan of China ialah asal-usul penyebaran COVID-19. Seorang responden menjawab Wellington of New Zealand dan seorang responden menjawab Kuala Lumpur of Malaysia dan 2 orang responden menjawab lain-lain. Dalam soalan adakah anda selalu keluar semasa pandemik COVID-19? Dalam 50 respon, 5 orang responden berkeluar setiap hari. 5 orang responden selalu keluar, 30 orang responden tidak selalu keluar dan 10 orang responden tidak keluar semasa pandemik COVID-19. Dalam soalan apakah sebab anda keluar dari rumah semasa pandemik COVID-19? Kami menentukan 4 kumpulan bahawa sebab responden berkeluar semasa pandemik COVID-19 iaitu bekerja, membeli makanan, berjalan-jalan dan lain-lain. 32 orang responden berkeluar untuk membeli makanan. 9 orang responden berkeluar untuk bekerja. 3 orang responden berkeluar untuk berjalan-jalan dan 6 orang responden berkeluar untuk sebab lain-lain. Sekarang saya akan pass ke groupmate saya. Nama saya Tang Kian Yong. Dalam 50 responden, 46 orang responden memakai penutup muka semasa keluar. 3 orang responden kadang-kadang memakai penutup muka dan seorang responden sentiasa tidak memakai penutup muka semasa keluar. Dalam 50 responden, 46 orang responden menjaga jarak sosial semasa keluar. 3 orang responden kadang-kadang menjaga jarak sosial dan seorang responden sentiasa tidak menjaga jarak sosial. Dalam 50 responden, 33 orang responden membasmi kuman bekalan peribadi atau kereta setiap kali. 15 orang responden kadang-kadang membasmi kuman bekalan peribadi atau kereta dan 2 orang responden sentiasa tidak membasmi kuman bekalan peribadi atau kereta. Dalam 50 responden, 40 orang responden membersihkan atau membasuh tangan sebelum menyentuh mata, mulut, telinga dan hidung setiap kali. 9 orang responden kadang-kadang membersihkan atau membasuh tangan sebelum menyentuh mata, mulut, telinga dan hidung. Seorang responden sentiasa tidak membersihkan atau membasuh tangan sebelum menyentuh mata, mulut, telinga dan hidung. Hasil kajian kepada mengambil vaksin COVID-19. Memakai penutup muka dan menjaga jarak sosial mengurangkan kadar jangkitan COVID-19. Terdapat 33 orang responden paling bersetuju. 13 orang responden sangat bersetuju. 3 orang responden bersetuju. Seorang responden kurang bersetuju dan tiada responden berasa sangat tidak bersetuju. Sekarang saya akan pass kepada groupmate saya. Nama saya Ko Pei Si. Hasil kajian kepada masalah internet ialah masalah yang serius seterusnya mempengaruhi pembelajaran. Terdapat 15 orang responden paling bersetuju, 22 orang responden sangat bersetuju, 11 orang responden bersetuju dan 2 orang responden kurang bersetuju. Next. Hasil kajian kepada prestasi akademik semasa pandemik ini menurun atau akan menurun. Terdapat 16 orang responden paling bersetuju,
10 orang responden sangat bersetuju, 20 orang responden bersetuju, 3 orang responden kurang bersetuju dan 1 orang responden sangat tidak bersetuju. Hasil kajian kepada pelajar tidak dapat belajar bersungguh-sungguh semasa pandemik ini, terdapat 15 orang responden paling bersetuju dan sangat bersetuju masing-masing, 11 orang responden bersetuju, 6 orang responden kurang bersetuju, dan 3 orang responden sangat tidak bersetuju. Next. Selain itu, hasil kajian kepada pelajar tidak dapat bertemu dengan rakan atau hubungan pelajar dengan rakan telah dipengaruhi semasa pandemik ini. Terdapat 24 orang responden paling bersetuju, 14 orang responden sangat bersetuju, 10 orang responden bersetuju, dan 2 orang responden kurang bersetuju. Hasil kajian kepada pelajar di rumah dan dalam talian dengan jangka lama akan mempengaruhi kesihatan fizikal atau mental. Terdapat 18 orang responden paling bersetuju, 16 orang responden sangat bersetuju, 9 orang responden bersetuju, 4 orang responden kurang bersetuju, dan 3 orang responden sangat tidak bersetuju. Next. Hasil kajian yang terakhir, COVID-19 menjejaskan keseluruhan kepada pelajar. Nama saya Aujayu dan saya sekarang akan terangkan perbincangan 4. Sekarang saya akan terangkan tentang kesan yang COVID-19 membawa kepada pelajar. Tentang PKPP, peraturan ini hadkan pelajar hanya boleh berada di rumah. Oleh itu, pelajar dipaksa mengadakan kelas dalam talian di rumah. Yang pertama, pelajar yang melebihi daripada 25 tahun akan berasa perbimbangan jika berada di rumah untuk masa yang lama di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tidak dapat bertanya soalan di dalam kelas apabila mereka menghadapi masalah. Selain itu, mereka juga akan terganggu dalam kelas kerana bermain telefon semasa cikgu berajar di dalam kelas. Di samping itu, mereka mungkin juga berasa terasing dan kesedaran apabila mereka tinggal bersendirian di rumah dengan masa yang lama. Kerana mereka merasakan bahawa hubungan dengan rakannya telah pudar. Terdapat berbagai ciri jika pelajar mempunyai masalah kesihatan mental seperti kawalan terjejas. Mereka akan membuat alasan atau membohong untuk tidak mahu belajar dan juga terlibat dalam aktiviti berisiko dengan rakan yang tidak baik. Dengan ini, terdapat beberapa cara untuk meningkatkan emosi negatif pelajar seperti tarik nafas, senaman harian, makan seimbang dan dapatan tidur yang cukup. Di samping itu, pelajar boleh berkomunikasi dengan cikgu atau ahli keluarga semasa mereka merasa sedih. Sekarang saya akan Terima kasih Jayu. Nama saya Lim Shiqi dan saya akan berbincang tentang kesimpulan pembentangan kami. Kami telah membuat kesimpulan bahawa disebabkan prevalensi tekanan psikologi yang tinggi akibat pandemik COVID-19, kita mesti menggunakan sistem sokongan yang betul untuk semua orang. Orang ramai harus menjaga kesihatan mental satu sama lain dan mengejar kerosakan mental dengan membantu satu sama lain. Ini termasuk kerajaan dan orang sekeliling antara satu sama lain seperti ibu bapa, adik-beradik, jiran-jiran dan rakan-rakan. Selain itu, media sosial juga memainkan peranan penting untuk kesejahteraan kita semasa pandemik ini. Kita mesti memastikan untuk kekal berhubung dalam talian dan berinteraksi antara satu sama lain semasa pandemik, supaya kita boleh mendapatkan sosial interaksi yang mencukupi. Seterusnya, inilah poster kita. Akhirnya, kita sampai penghujung pembentangan kami. Terima kasih.